Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyyin ummiyin wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Wa barik ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyyin ummiyin wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Muslimin yang dimuliakan, alhamdulillah, pertama sekali kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Azza wa Jalla kerana memberikan kita ruang untuk berkumpul di dalam majlis ilmu, insya-Allah. Dan pada hari ini saya akan melakukan satu penilaian kritis. Dalam dunia akademik, penilaian kritis ni adalah perkara biasa, di mana apabila seseorang menulis buku ataupun seseorang memberikan idea, tanda idea seseorang itu dihormati dan dihargai adalah apabila orang lain melakukan penilaian terhadap idea dia. Dan sebelum ini saya pernah buat di IIS, pernah buat penilaian kritis terhadap buku Bid'ah Hasanah oleh Dr. Asri. Dan pada kesempatan hari ini saya akan buat penilaian, tapi bukan terhadap buku. Cuma pada hari ini kita akan sama-sama menilai pembentangan yang pernah dibuat oleh Fadilatul Ustaz Syahul Hamid dalam ceramahnya, saya kira beberapa tahun lepas, apabila dia bercakap tentang Wahabi, tentang gejala Wahabi. Dan insya-Allah pada kesempatan hari ini kita akan menilai perkataan beliau berdasarkan landasan ilmu. Penilaian ini bukan bererti kita mengkritik dia, tapi penilaian ini supaya kita nilai sejauh mana benda yang disebutkan oleh Fadilatul Ustaz ini benar, dan sejauh mana apabila sesuatu perkara itu disebutkan, dia berada di atas landasan ilmu dan bukan tuduhan melulu. Jadi untuk berlaku adil, saya bawa speaker supaya kita dapat dengar bersama-sama suara asal Ustaz Syahul Hamid. Saya akan pasangkan dan tuan-tuan dapat dengar petikan daripada ceramah yang beliau sampaikan sebelum kita ulas. Jadi tidak ada ruang saya tersalah di dalam memahami perkataan beliau ataupun saya telah mentafsirkan dengan cara saya sendiri. Sebab itu saya buka ruang kita dengar bersama-sama apa sebenarnya yang dia sampaikan, dan selepas itu kita nilai. Tuan-tuan muslimin yang dimuliakan, saya sediakan juga pembentangan PowerPoint ni. Sepatutnya saya, kalau boleh dapatkan projektor, mungkin kita boleh lihat dengan lebih jelas. Tapi dah tak ada, kita gunakan pembentangan yang saya dah sediakan. Jadi saya bahagikan kritikan dan juga ulasan kita kepada 9 bahagian, di mana ucapan Ustaz Syahul Hamid saya akan bahagikan kepada 9 bahagian dan kita nilai setiap satu. Jadi saya ingat kita mulakan dengan bahagian yang pertama. Sebelum tu tuan-tuan, yang pertama, apabila kita bercakap penilaian ini adalah penilaian kritis ataupun critical evaluation, yang pertama sekali kita berpegang dengan fakta ilmu. Dalam penilaian kritis, kita tidak boleh masuk dalam dunia kritis dengan perasaan benci kepada sesiapa, ataupun kita tidak boleh letakkan mindset kita, aku tak suka orang ni dan aku mesti hantam dia. Tak boleh. Bila kita melakukan penilaian kritis, kita berpegang dengan fakta. Dan apabila kita kata kita berpegang dengan fakta, pengalaman peribadi kita tidak ada ruang. Itu maksud penilaian kritis. Tuan-tuan tak boleh apabila kita nak buat penilaian kritis, kita cerita, oh dia ni dulu anak murid aku, sejak join Wahabi dia jadi jahat, tak tegur aku tepi jalan. Itu bukan penilaian kritis. Itu penilaian berdasarkan syakwa sangka dan pengalaman kita sendiri. Tapi bila kita katakan ini penilaian kritis, semua benda yang kita sebut mesti dibuktikan. Sebab itu saya bawakan di sini pertama sekali perkataan Ibn Taymiyah dalam Majmu' Al-Fatawa. Apabila Ibn Taymiyah ditanya berkaitan dengan jin, berkaitan dengan masalah jin, Ibn Taymiyah jawab, ramai manusia ada pengalaman berjumpa dengan jin, dan aku bersama-sama dengan sahabat aku juga ada pengalaman berjumpa dengan jin. Dan ini jawapan Ibn Taymiyah.
Tetapi yang menjadi pegangan adalah jawapan ilmiah yang pengetahuannya dikongsi bersama di kalangan manusia, bukan sekadar ilmu yang hanya difahami oleh orang yang menjawab soalan. Makna kata Ibn Taymiyah nak tunjukkan, apabila orang tanyakan kepada aku berkaitan dengan jin, aku tak boleh jawab berdasarkan pengalaman aku. Aku tak boleh cerita apa yang aku nampak. Aku tak boleh cerita aku sembang dengan jin, aku bawa jin pergi mana, aku pindah jin daripada satu tempat ke tempat lain. Itu bukan sumber ilmu. Pengalaman peribadi tidak menjadi sumber ilmu. Tapi asasnya, apabila kita bercakap tentang ilmu, fact and figure, semua benda mesti dibuktikan. Agama ini bukan cerita dongeng. Agama ini bergantung kepada fakta. Yang kedua, bila kita bercakap tentang kajian ilmu, dalam slide seterusnya saya sebutkan, kajian kita mesti ada metod, mesti ada cara melakukan kajian. Tuan-tuan tak boleh mengambil ilmu daripada mana-mana sahaja tempat. Kalau kita boleh mengambil ilmu daripada mana-mana saja, agama ini tidak akan ada sumber. Sebab itulah Imam Suyuti menyebutkan bahawa wa ammal an fal umdah 'alal kutubil mudawwanah faman jaa bi haditsin ghairu mawjud fiha fahuwa rad. Kata Imam Suyuti, pada zaman ini kita berpegang dengan kitab-kitab yang telah ditulis. Sesiapa yang mendatangkan hadis yang tidak terdapat di dalam kitab-kitab ini, maka hadis itu tertolak. Tuan-tuan, kita tak boleh berpegang dengan cerita dongeng tokoh-tokoh tarikat yang datang dan bawakan guru dia mendengar hadis daripada Nabi, guru dia pergi ke Mekah, Nabi datang dan bersalam dengan guru dia, dia bermimpi berjumpa dengan Nabi. Cerita dongeng ini tidak boleh dipakai di dalam ilmu. Tuan-tuan tak boleh berpegang dengan kitab pengalaman tokoh sufi yang tidak ada asas di dalam hadis. Cara untuk belajar ilmu, mengambil ilmu daripada tempatnya. Bila bercakap tentang hadis, kita rujuk kitab hadis. Bila bercakap tentang fiqh, kita rujuk kitab fiqh. Bila kita nak menilai seseorang